Alhamdulillah, pagi ini saya buat video video untuk anda semua. Hai, berjumpa lagi. Okay, baik. So pada pagi ini saya nak cerita tentang topik kenali personality extrovert. Semalam banyak saya sentuh tentang introvert, dan saya compare dengan extrovert. Tapi introvert ni kita mudah nak kenali, kerana kebanyakan mereka reserve, tenaga mereka reserve. Mereka suka menyendiri, mereka suka aktiviti-aktiviti yang menguji minda, mereka suka privacy, suka dalam suasana yang tenang, suka buat kerja yang tidak melibatkan sosialisasi. Mereka tak suka sangat ramai orang. Mereka boleh bekerja dengan ramai orang, tetapi mereka lebih memilih untuk bekerja dalam keadaan yang tenang, menyendiri, kerana mereka ni fokus. Kerana orang yang introvert, dia akan buat kerja selalunya sehingga habis. So kalau baca buku, kalau dia dah nekat ataupun berazam untuk habiskan buku tu, mungkin dia target dalam 10 muka surat, so dia akan habiskan. Tetapi berbeza orang extrovert, dia akan menumpukan aktiviti sosialisasi dahulu, berbanding benda yang dia nak buat tu. Kadang-kadang baru dia nak starting, dia nak baca buku, tiba-tiba jumpa kawan, dia tutup buku. So lebih dia mementingkan perkara yang boleh memberi energi kepada dia, iaitu dalam sosial. So dia akan bercakap. Tetapi kalau introvert, dia tak suka. Bila bercakap, dia akan terabai benda yang dia nak buat. Begitulah kita tengok dalam kerjaya orang yang kerja dalam komputer. Adakah mereka banyak bercakap atau mereka banyak buat? Begitu juga orang account. So mereka akan banyak buat. So kata apa, kalau bercakap bila nak siap, sila account pun tak balance. Begitu juga dengan orang-orang yang buat mencari ilham, buat novel, yang pengarah-pengarah filem yang cuba cari imajinasi, cari idea. Mereka akan mendiamkan diri, mereka akan fikir dan menulis. Kalau bercakap bila dah siap. So pada pagi ni saya nak cerita tentang extrovert. So saya akan cerita lagi 10. Semalam saya cerita 10 tentang individu introvert. So pagi ni saya nak cerita tentang extrovert. Okay, baik. So saya akan tambah lagi satu, personality ambivert. Okay, baik. So saya akan ceritakan personality extrovert dahulu. So extrovert ni apa? Extrovert ni adalah, pertama sekali, dia selalu bersemangat. Orang yang bersemangat ni, kita tengok senang. Kalau kita pergi tempat-tempat yang contohnya pergi kursus atau latihan, orang-orang macam ni kita tengok dia sangat semangat. So dia sebagai orang icebreaker, pemecah ais. Kita tengok kalau kita ni baru orang yang baru tak kenal sesiapa, kita akan banyak observe. Itu orang introvert. So dia akan lambat sikit untuk memulakan perkenalan. Tetapi orang yang icebreaker ni, orang yang extrovert ni, so dia akan bertanya dulu, asal mana, kat mana. Dia nampak tenaga dia pun, energy dia, power. Sebab bila dia jumpa orang, dia excited. So sebab tu orang extrovert ni dia lebih famous lah dalam satu komuniti yang baru ni. Dia akan lebih ke depan, lebih menonjol. So sebab tu dia suka express, dia suka menunjukkan, sebab dia akan dapat tenaga. So dia akan nampak lebih bersemangat. So bukan orang introvert ni tak semangat, ataupun dia tak ada tenaga. Tak, dia akan gunakan tenaga untuk tujuan yang lebih spesifik, untuk membaca, untuk menulis, untuk membuat, untuk mengkaji, mendalami sesuatu. Dan bila perlu dia bercakap, tu introvert. Extrovert tak perlu pun tak apa. Orang layan ke tak layan ke, dia akan bercakap. FB live seorang pun boleh, kalau buat video cakap seorang pun boleh. Introvert dia tak boleh, dia kaku. Nak cakap apa? Cakap apa? Lala menulis lah. Sebab menulis, orang pun tak tunggu-tunggu. Jadi dia boleh cari masa dia. Orang extrovert dia tak kisah. Sebab tu kalau orang extrovert, dia semangat jumpa orang, macam YB, ataupun kalau kat kedai makan, dia bersemangat, siap ketuk-ketuk meja lagi. Kalau cerita topik yang dia suka lagi, dia excited. Cerita pasal politik ke dan sebagainya. So senang nak faham. Itu pertama sekali, dia bersemangat. Yang nombor dua, okay. So orang introvert ni senang berinteraksi dan bersosialisasi. So dia campak kat mana-mana pun, pergi tempat baru,
Dan kita tengok orang yang extrovert ni, kalau dia ajak kawan-kawan baik dia, jom kita pergi kursus, jom kita pergi tempat ni, jom kita pergi konsert ni, jom kita pergi dengar ceramah agama ni, kawan dia tak nak, dia pergi seorang, tak apa. Sebab kalau dia pergi mana-mana pun dia boleh hidup, dia boleh cari kawan baru. Kan? So dia memang orang yang senang bersosialisasi, senang berinteraksi dengan sesiapa pun boleh. Kan? So kalau kita naik Grab pun, orang extrovert ni akan selalu tegur pemandu Grab. Dia bersembang, abang dah buat mandu Grab berapa lama, berapa income tengok, orang extrovert ni memang macam tu, dia explore habis. Cantik kita ni, kita baru bang. Macam tu extrovert. Tapi kalau introvert, tak nak bual pun tak penting lah. Dia akan banyak fikir. Nak fikir, tak apalah, abang ni mandu, asal selamat kita buka buku. Kita tengok kalau orang dekat dalam bas ke, dalam train, dalam airport, yang suka baca buku ni, kebanyakannya yang dia lebih reserve, tak suka berbual, tu introvert. Introvert. Tapi bila kita tanya dia, kita tengok dia, kita nak test dia extrovert introvert, kita test dia, kita tanya sepatah, dia jawab sepatah. Kita tanya lagi, tapi kalau dia tutup buku dan memberi ruang untuk berinteraksi, dia extrovert. So kita tengok, kadang-kadang dia adalah individu yang ambivert. Ambivert nanti saya akan cerita. Alright. So yang ketiga, ni betul tiga kan. Ketiga ialah mudah dalam bergaul. Tadi senang berinteraksi, ini mudah bergaul. Jadi maknanya nombor 2, 3 ni hampir-hampir samalah. Tadi senang berinteraksi, dia boleh memulakan dulu. Dia tak kisah, dia tak pilih orang. Orang kenal ke tak kenal ke, dia senang. Kalau orang yang introvert, dia agak lambat sikit kalau orang tak kenal. So dia kalau boleh nak mulakan hubungan tu, dia lambat sikit. Dia lebih senang. Kalau orang rapat, dia akan ramah. Saya silap kalah orang extrovert, kalau orang yang dia kenal. Tapi kalau orang yang ni, dia berhati-hati. Baik. So yang ketiga tadi ialah mudah dalam bergaul. Nombor 4 ialah orang extrovert ialah cenderung spontan. Dia dalam bertindak dia spontan. Dia tak kisah. Kalau bos-bos kalau dapat pekerja yang spontan ni, yang extrovert ni senang. Siapa kat sini yang boleh ikut saya pergi ke PD? So extrovert ni laju. Boleh bos, saya bos. Dia suka expose. Kalau duduk diam-diam kat office, dia tak boleh. Dia rasa macam kaku. Sebab tu orang extrovert ni, dia buat kerja sekejap, lepas tu dia merayau. Merayau ke apa? Cari energy. Sebab dia tak dapat idea lagi nak buat apa, nak buat kertas kerja, nak buat apa. Dia akan mulakan hubungan. Apa khabar? Apa khabar kat ni? Apa khabar kat Ayah? Macam tu lah. So dia akan dapat energy tu, lepas tu baru masuk bilik. Kadang-kadang jom kita minum tu, nak cerita, ada benda nak cerita ni. Bila dia lepaskan dan dapat energy, baru dia boleh balik semula ke sarang dia, ke tempat kerja dia, ataupun ke tempat apa yang dia nak buat tu. Baru dia seronok, baru dia boleh fokus. Bukan kata extrovert ni dia tak boleh mendiamkan ni, boleh. Tapi dia dapat tenaga dulu. Macam saya ni extrovert, saya akan berbual dia, lepas tu saya masuk bilik, saya boleh fokus sejam 2 jam, saya boleh fokus buat kerja, tak cakap dengan orang. Tu boleh. Tapi introvert, kebanyakan waktu dia akan banyak mendiamkan diri, atau banyak lebih pada privacy. So kita tengok dalam 8 jam tu, kita boleh tahu introvert ke extrovert. Kalau awal-awal kita susah nak detect, kadang-kadang dia memang dia suka bercakap, dia extrovert, tapi hari tu dia tension sikit, so dia akan mendiamkan diri. So extrovert boleh tukar pada introvert, sebab dia ada dua-dua. Cuma dia akan cenderung kat mana. Sebab tu nak tengok personality ni, kita kena tengok dalam tempoh yang lama. Dalam sesi counselling pun, dalam sejam 2 jam tu, insyaAllah saya boleh baca. Itu pun lagi tepat kalau kita ambil ujian, ataupun kita dah bergaul dengan dia, kita dah kenal dia lama, dalam sehari, 2 hari, seminggu, kita dah pernah bersama dia dalam kursus, kita pernah lepak minum dengan dia dan sebagainya. Dan bila kita tengok dalam kehidupan dia dalam media sosial pun kita tahu. So media sosial, kita tengok orang yang yang dia suka add friend ni, dia boleh jadi extrovert, boleh jadi introvert.
Tetapi kalau kita tengok orang yang suka nak berbual ni, dia tag messenger kan, dia yang start dulu messenger, dia dah, orang tu dah approve dia punya friend, dia terima kasih tuan, terima kasih abang, terima kasih kakak, apa khabar, itu extrovert, dia suka nak berbual. Kalau introvert, orang tu dah apa, request friend, lepas tu orang tu dah approve, dia mungkin dia senyap je, habis kot pun dia tulis je terima kasih. Lepas tu bila orang tu messenger, dia dah tak minat lah nak berbual kan, panjang pula, tanya ni jawab ni, tanya jawab ni, lama tak sudah kan. Sebab dia fokus, FB ni adalah untuk dia mengembangkan idea dia kan. Mungkin dia nak jual produk dia, ataupun mungkin dia nak tambah networking dia kan. So itu tengok dalam media sosial ni, kita tengok satu lagi, tengok gambar profile dia. Kalau tengok gambar-gambar yang dia macam menonjol, yang dia sangat-sangat nampak energy, so dan dia banyak post gambar dia, orang ni kebanyakan extrovert. Dia suka menunjukkan diri dia, gambar dia post gambar yang paling comel, paling handsome, dia rasa lah dia rasa. Jadi dia adalah kategori yang kebanyakan kita katakan dia extrovert. Tapi kadang-kadang dia ambil gambar bunga, gambar profile dia, kadang-kadang gambar kuda lah, gambar pemandangan. Lepas tu orang ni kadang-kadang dia tunjuk gambar-gambar yang macam belakang-belakang, dia macam terselindung, ataupun dia ambil gambar-gambar lain, kartun ke apa sebagainya. Dia kebanyakan kita tengok dia adalah orang yang introvert. Dia tak nak menunjukkan diri sangat. Mungkin ada mengendah diri lah, dia tak nak nanti kan katakan comel pula kan, orang ramai pula nak friend, nak berbual, dia tak nak layan. Sebab dia tak bukan tujuan dia untuk Facebook ni untuk itu. Dia untuk tambah kawan je. Tapi extrovert lagi suka lah. Tapi kadang-kadang macam saya extrovert ni, ramai sangat nak berbual pun leceh agak, sebab kita nak fokus benda lain. Kita nak menulis, kita nak post apa-apa idea kita kan, dan kita ada banyak benda nak buat kan. Kalau nak berbual ni, bila dah rapat nanti, kita jumpa mana-mana nanti, boleh lah kita berbual. Hari-hari nak berbual, setiap masa susah memang tak ada masa Okey, baik. So saya teruskan lagi adalah untuk yang tadi spontan. Cerita spontan ni dah lajak cerita benda lain. Okay, so bila bos suruh mana, dia orang spontan. Dan kita lihat dalam banyak keadaan pun, kalau kita ajak kawan kita, jom kita minum, dia okey, dia tak fikir panjang, okey jom. Tapi kalau orang yang fikir panjang ni, sekejap ada kerja sikit, nanti aku bagi tahu kemudian. So kebanyakan orang macam ni adalah introvert. So dia akan monolog diri dia, lepas tu akan bagi jawapan. Tapi kalau orang spontan, dia memang jawab terus je. Dan banyak kan, kalau sekarang saya test masa jalan-jalan kat pasar raya ke Mega Mall dengan kawan kan, tak ada plan pun, kita plan nak pergi makan kalau cuti lah hari Sabtu Ahad. Lepas tu tiba-tiba jom kita tengok wayang. Lepas tu orang yang extrovert ni spontan, cerita apa, kita tengok je lah, okey no problem. Dan dia spontan je. Bila kita tengok, tayangan ni best kak, tapi dah tayang 15 minit okey je, elan je mula-mula, okey. So dia tu. Tapi kalau orang introvert, kebanyakan dia akan perhati, dia teliti. Kalau boleh dia nak tengok wayang tu, masuk awal, pilih tempat kat belakang. Lepas tu cerita yang dia suka, cerita-cerita main-main terkejut-terkejut terjah ni dia tak suka. Tu kebanyakan introvert. Tapi extrovert dia spontan. Jadi kalau pasangan ni, kalau dapat pasangan yang extrovert dan introvert ni, masalah sikit. Seorang spontan, seorang ni terlalu berhati dan merancang sangat. Okay, baik, kita teruskan. Nombor 5 adalah orang yang extrovert adalah pandai mencairkan suasana. Okay, baik. So kalau tiba-tiba semua buntu, diam kan, ataupun pasangan tiba-tiba merajuk ke, ataupun mendiamkan diri, so dia adalah orang yang memulakan. Dia cairkan suasana, dia buat lawak bodoh ke, dia chill ke, dia buat cerita lain ke, jadi dia akan mencarikan suasana. Tu nombor 5. Extrovert ni penting. Kalau introvert, kalau dia buat pasangan duduk introvert, tunggu siapa nak mula dulu. Akhirnya mungkin dia tag dia WhatsApp, abang minta maaf, sayang minta maaf, macam tu je lah kan. Tapi kebanyakan orang extrovert, dia suka menyelesaikan apa-apa dengan perbualan. Dia tak puas hati, dia nak jumpa, boleh tak kita jumpa,
Orang introvert dia rimas, nak jumpa buat apa kan, cakap lah. Dia suka dalam perkataan, okay, ataupun mungkin call lah, tak payah berdepan call dan sebagainya. Tapi bila istilah call ni, dia ada dua, sama ada dia extrovert atau introvert ataupun ambivert. Dia tengah-tengah. Okay, baik. So nombor 6 ialah orang yang extrovert ialah suka popularity, menyukai popularity dan senang menjadi pusat perhatian. Kita dah tahu dalam mana-mana tempat, kalau kita pergi khusus tempat yang baru, kita tak kenal semua. So macam saya cakap awal tadi, orang yang extrovert senang dapat popularity sebab dia menonjol, dia ke depan, dia yang memulakan sesuatu, dia leader lah. Dia suka nak jadi leader. Tu extrovert. Jadi dia suka orang kenal dia. Okay, kalau kadang-kadang tu kita boleh tahu, kadang-kadang tu saya pernah pergi kursus macam-macam. Ada influencer yang dia pun nak belajar ilmu juga. Kita tengok dekat FB, tengok dalam media sosial, dia famous lah, banyak ratus ribu follower. Tapi kadang-kadang dia memang dia mendiamkan diri kan, dia low profile. Okay, tapi kalau orang yang kadang-kadang tak sampai influencer pun, tetapi dia dah mula menunjukkan diri, dia nak diri dia dikenali. Saya ni kerja kat universiti, saya ni kaunselor. Dia akan tunjukkan diri dia. Kalau setengah orang tu dia apa-apa pun, artis pun dia low profile. So itu kita tengok beza extrovert introvert. Dia senang dapat popularity kan. Tapi kalau orang dah extrovert, dia memang susah. Dia memang dah sebati dia nak popular lah, senang. Dia bukan itu tujuan dia juga, tapi sebenarnya dia suka, dia senang bergaul, dia senang spontan. Jadi combination ni, suka sosial, suka interaksi, suka bergaul, kata apa, energy, jadi dia mudah dapat popularity lah. Nombor 7 ialah senang jadi pembicara daripada mendengar. Satu lagi, bab mendengar ni, boleh dikatakan majoriti orang yang introvert adalah pendengar yang baik, sebab dia lebih suka mendengar daripada bercakap. Dia bercakap pun poin-poin penting, kan. So kalau orang extrovert ni, dia suka bercakap. Jadi bila kalau sebab tu saya boleh jadi dua-dua, sebab saya berceramah, boleh bercakap, saya extrovert. Tapi bila saya menyelesaikan masalah dalam sesi kaunseling, saya akan jadi introvert. Saya akan jadi pendengar, saya kurang bercakap. Saya akan tanya untuk teroka, untuk tanya untuk lebih faham. Kalau saya bercakap kat masa bila dia nak bercakap kan. Kaunseling ni bukan orang yang paling banyak bercakap tu dia yang mengkaunselingkan orang, tidak. So dia adalah penyelesai. So dia adalah sebagai cermin. Jadi dia memahami isu apa sebenarnya dia nak bantu. Jadi kebanyakan orang yang masalah tu, dia yang paling banyak bercakap. Tapi orang yang tak faham, dia kata tengok dalam hubungan tu, dia tengok dia tu bercakap, dia tengah kaunseling orang tu. Tidak, sebenarnya dia tengah menceritakan. Jadi orang yang extrovert, dia lebih suka bercakap daripada mendengar kan. Jadi baguslah kalau kita extrovert, kita dapat kawan introvert, ataupun kita ni extrovert, kita ni ada pasangan introvert. Kita cakap dan mendengar. Sebab tu bagusnya orang ambivert, dia boleh fleksibel, dia boleh bertukar. Dan mungkin saya pun dah ambivert kan. So kalau buat skor, mungkin saya ambivert. Saya akan ceritakan apa ambivert. Okay. Dan seterusnya ialah 8 extrovert selalu tampil dan percaya diri. Sebab tu dalam FB dan profile, kenapa dia tonjolkan gambar dia? Sebab dia yakin dia comel ke, dia tak comel ke, dia handsome tak handsome, tapi dia akan tunjuk gambar dia sebenar. Jadi orang tak ada terkejut, tengok gambar comel, tapi tengok bila reunion biasa je. Bagi dia tak penting comel tak comel, itu adalah anugerah Tuhan. Dia yakin diri dia kan. So nak kenal aku, inilah aku. So dia akan tunjuk gambar sebenar. Tapi kalau orang yang mungkin introvert, dia rasa mungkin ada kurang keyakinan. Jadi sebab tu dia akan berselindung, tunjuk gambar lain, gambar orang ke, gambar pokok ke, gambar bunga ke. Dia kurang yakin diri dia. Okay.
So dan nombor 9 ialah orang extrovert adalah orang yang tegas. Dia boleh menyampaikan suatu perkara dengan jelas. So contoh, kalau orang yang nak minta hutang ni, orang extrovert ni bagus sebab dia akan betul terang kata, engkau bila nak bayar hutang aku, engkau janji bulan lepas, kau janji bulan lepas bila dapat gaji bulan ni kan. So dia betul terang. So kalau introvert, dia banyak berkias-kias. Aku sebenarnya bulan ni sesak sikit, aku nak renew road tax. Dia tak sampai masuk lagi. Dia selalu nak menjaga hati orang. Itu introvert. Last sekali, boleh tak dahulukan duit padahal dia nak minta hutang kan. Macam itulah. Itu beza dia tegas, sedikit tegas, dan dia berterus terang. Tu orang extrovert. Introvert ni dia boleh tegas dalam hubungan dia, cuma dia banyak jaga hati orang. Extrovert bukan tak jaga hati orang, tapi dia lebih boleh lebih kepada menyampaikan maksud dia. Lepas tu baru dia cover. Bila dia cover balik, aku faham kau tak ada duit, tapi masalahnya aku perlukan duit sekarang. Dia terus terang. Dia sampaikan maksud dia. Okay, baik. So yang terakhir ialah senang bekerja dengan kelompok, ataupun orang extrovert tak suka kerja bersendirian. Bersendirian ni bagi dia tak seronok, tak puas, dan dia rasa macam tak bermakna, bosan. Dia suka kerja dalam berkumpulan. So berkumpulan lagi senang kan. So kebanyakan kalau bos ni extrovert, dia panggil meeting. Dia nak sampaikan, dia nak dapatkan energi dia. Dia rasa lemah kalau seorang, dia rasa macam buntu, tak dapat idea. So bila tanya, okay, bagus idea tu, last tu idea dia. Tu kebanyakan begitulah. Tetapi orang introvert ni tak kisah. Bagi saya masa, insyaAllah saya selesaikan. Dia duduk bilik, dia buat. Itu introvert. Tetapi ambivert, dua-dua pun boleh. Okay. Harap anda berpuas hati dengan cerita extrovert. Selamat mencuba. Bye-bye. Terima kasih kerana mendengar. So kita belajar pula seperti ambivert. Ambivert nombor 1, dia boleh dikatakan ada di tengah-tengah. So ada extrovert, ada introvert. So nombor 2, dia bersifat suka bersosial dan sama suka bersendirian. Jadi ada masa dia extrovert, ada masa introvert. Itu mengikut Dr. Grant Brenner. So nombor 3, anda tahu bila masanya untuk mencari seorang. So kadang-kadang dia suka berbual, kadang-kadang ada masa dia menjarakkan diri untuk bersendirian. So nombor 4, anda selesa dan akan banyakkan persiaran. Kadang-kadang anda suka ramai orang, dan kadang-kadang anda rasa bosan, anda berada di sendirian. Dan nombor 5, anda tahu membaikkan masa bersosial. Ada masa berjumpa, ada masa tidak. Arahan kau tak nak dengar. Mau cakap macam mana lagi? Mau kasih faham? Suruh duduk dalam rumah, jangan keluar. Cakap baik-baik, lu orang tak boleh faham lah. Lu orang tak ada otak kan? Kerajaan sudah keluar arahan, duduk dalam rumah masing-masing.